عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bertemu dalam ruangan hadis 40 oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, dan insya-Allah kita akan masuk ke dalam hadis yang ke-14. Lebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada penerbit rancangan kita, Ustaz Muhammad Syafiq Zulkifli, juga kaki tangan di Radio IKIM FM. Semoga Allah Ta'ala merahmati mereka dengan usaha mereka untuk menyampaikan maklumat agama kepada muslim-muslimat yang berada di Malaysia. Dan bersama saya pada hari ini murid saya iaitu Muhammad Najib, insya-Allah akan bacakan nasihat di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wabisanadil muttasil il Imam Nawawi rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa anwarihi wa barakatihi amin. Annahu qala an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalathin al-thayyib az-zani wan nafsu bin nafsi والتارك لدينه المفارق للجماعة. Rawahul Bukhari wa Muslim. Maksudnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada halal darah seseorang Islam kecuali dengan salah satu dari tiga perkara: janda yang berzina, jiwa dengan jiwa, dan orang meninggalkan agama yang memisahkan dari jamaah kaum muslimin. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Sidang pendengar IKIM FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitulah hadis yang akan kita bicarakan pada hari ini, iaitu hadis yang didatangkan diriwayatkan oleh Abi Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in illa bi ihda thalath al-thayyibu zani wan nafsu bin nafsi wat tariku li dinihi al-mufariqu lil jamaah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Maksudnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak halal darah seseorang Islam itu kecuali dengan salah satu daripada tiga perkara. Yang pertamanya janda yang berzina, yang kedua jiwa dengan jiwa, iaitu bunuh kerana membunuh orang lain, dan orang yang meninggalkan agama yang memisahkan jamaah kaum muslimin dengan mereka, iaitu mereka yang murtad daripada agama. Maka demikianlah maksud daripada hadis yang kita baca pada hari ini, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ustaz, apakah pengertian umum bagi hadis ini? Sidang pendengar IKIM FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Abdullah ibn Mas'ud, yang merupakan hadis yang mengandungi pedoman hukum yang amat bernilai dalam bidang hukum jinayah dalam Islam, yang berhubung dengan keturunan, darah dan agama. Setiap dari semua perkara tersebut mempunyai hak kehormatan yang mesti kita pelihara, iaitu terutamanya darah orang Islam. Sesungguhnya darah seseorang Muslim itu adalah haram untuk kita tumpahkan, kecuali dengan salah satu daripada tiga perkara yang disebut di atas. Bermaksud tidak harus kita menumpahkan darah bagi seseorang Islam itu kecuali dengan tiga perkara yang disebutkan di atas,
Kerana ketiga-tiga perkara itu adalah perkara yang membolehkan, mengharuskan bagi setiap orang Islam itu untuk menumpahkannya. Bermaksud nyawa ataupun diri atau jiwa seorang Islam itu adalah merupakan satu kehormatan yang dihormati oleh agama, sehingga agama telah menjaga dan mewajibkan bagi kita untuk menjaga dan memberi kehormatan kepada jiwa setiap orang, kecuali apabila mereka melakukan sesuatu yang membolehkan dihalalkan darah mereka, seperti mana dalam hadis yang akan kita huraikan sebentar lagi. Sebagaimana maksud dari hadis yang dibicarakan ini, Ustaz? Siapakah orang yang dihalalkan darahnya? Sidang pendengar IKIM FM yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, agama Islam adalah satu agama yang sentiasa menyeru manusia supaya berkasih sayang antara satu sama lain, walaupun berlainan agama. Terdapat banyak ayat Al-Quran Karim yang mengesa dan menyaran umatnya ke arah kesejahteraan dan mewujudkan keharmonian di kalangan manusia. Karena itu setiap seorang mukmin disuruh mengikuti akhlak yang ada pada junjungan pilihan kita, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan pribadi yang terkumpul padanya akhlak yang luhur lagi terpuji. Dalam satu hadis yang panjang yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dalam kitabnya Syama'il Muhammadiyah, bahawasanya Sayyidina Hasan ibn Ali menceritakan bahawa saudaranya Sayyidina Husain berkata, saya bertanya kepada ayahanda saya, iaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah, tentang perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayahanda saya berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'imal bishri, sahal al-khalqi, سهل الخلق لين الجانب ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مشاح يتغافل عما لا يشتهي إلى آخره. Maksudnya, hadis yang panjang ini, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Ali, adalah merupakan seorang yang sentiasa bermuka manis, lemah lembut budi pekertinya, bersifat tawaduk, tidak pembengis, tidak kasar, tidak menjerit-jerit di pasar, tidak melakukan dan berkata keji, tidak suka mencela apa yang tidak disukainya. Hingga akhir hadis ini menunjukkan bahawasanya sifat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu sifat yang penuh dengan kasih sayang. Begitu juga sifat rahmat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tiada tolak bandingnya dengan manusia lain, sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran Karim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan, sebagaimana yang dikatakan oleh satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amru di dalam satu hadis yang dinamakan hadis musalsal bil awaliyah, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Yang bermaksud orang-orang yang sentiasa merahmati makhluk yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan merahmatinya. Maka naklah kamu berahmat, berkasih sayang kepada mereka yang ada di bumi ini, nescaya mereka yang berada di langit akan mengasihi kamu. Inilah konsep kasih sayang yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun konsep kasih sayang ini mempunyai batasnya yang tertentu, yang bermakna bahawasanya walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarankan seperti mana sifatnya sendiri, iaitu berkasih sayang dengan manusia, tetapi ada kalanya kasih sayang itu ada batasnya, seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam berkaitan dengan mengambil balasan terhadap orang yang melakukan zina, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Yang maksudnya, perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, maka sebatlah tiap-tiap seorang dari mereka 100 kali sebat, dan janganlah kamu belas kasihan ketika melakukan perbuatan seksaan tersebut.
Jadi dalam hadis, dalam ayat ni menunjukkan kepada kita bahawasanya kasih sayang, simpati, rahmat itu mempunyai batasnya. Tapi jikalau seseorang manusia itu, seorang muslim itu melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan untuk membalasnya itu, maka perasaan kasih sayang itu perlu diketepikan. Kerana itu dalam Al-Quran ini mengatakan, sebatlah mereka yang melakukan zina dan janganlah kamu simpati. Maksudnya janganlah kamu kasihan ketika melakukan perbuatan membalas tersebut. Yang memberi pengertian bahawa tidaklah Islam itu satu agama yang memberi kebebasan secara mutlak kepada manusia untuk melakukan apa saja yang diinginkan sehingga melenyapkan keharmonian hidup manusia lain. Berasaskan kepada inilah, maka Islam mempunyai peraturan yang sendiri demi untuk memastikan keharmonian kehidupan ini. Maka wujud peraturan qisas, iaitu balas membalas, hudud dan ta'zir, seperti mana dalam hadis di atas yang menyatakan bahawa seseorang yang mengucap 2 kalimah syahadah adalah terpelihara diri dan hartanya, kecuali mereka yang melampau dari peraturan Tuhan, seperti dalam penjelasan hadis, orang yang halal darahnya maksudnya harus dibunuh, iaitu janda yang berzina, orang yang membunuh jiwa orang lain, dan juga orang yang murtad daripada agamanya. Allah a'lam. Terima kasih Ustaz. Ustaz, siapakah yang dimaksudkan dengan janda yang berzina, dan apakah hukuman bagi pesalahan zina dalam Islam? Sidang pendengar IKIM FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maksud janda yang berzina iaitu seseorang yang pernah berkahwin, sama ada janda ataupun duda, sama ada lelaki atau perempuan, yang mana sebelum ini mereka pernah berkahwin dengan nikah yang sahih. Itu maksudnya. Dan mereka telah melakukan zina, walhal mereka telah merasai akan segala perbuatan yang mana biasanya seorang lelaki dan perempuan yang berkahwin telah melalui akan segala perkara yang dibenarkan, diharuskan oleh agama. Tetapi mereka telah melampau, mereka telah melakukan sesuatu yang luar daripada batas agama. Atau menurut istilahnya, janda yang berzina atau duda yang berzina maksudnya muhsin, iaitu orang yang sudah akil baligh, berakal mereka, dan sudah pernah berkahwin dengan jalan yang sah, kemudian dia berzina. Hukumnya terhadap mereka ialah direjam dengan batu yang sederhana sampai mati. Adapun bagi gadis ataupun pemuda yang tidak pernah berkahwin melakukan zina, maka hukumnya adalah ringan daripada mereka yang telah berkahwin tadi, iaitu dipukul 100 kali. Maksud hadis, telah berkata Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala an, bahawasanya Allah telah menurunkan kitabnya kepada Muhammad, maka di antara ayat yang diturunkannya ialah ayat rejam. Kemudian kami telah membacanya dan kami telah menghafaznya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah merejam orang yang berzina, dan kami telah menjalankan hukum rejam itu. Begitu juga hukum sebat bagi mereka yang belum berkahwin. Sebagaimana dalam hadis nyatakan, al-bikru wal-bikir julida mi'ata wa nafasana, yang bermaksud teruna dan dara yang berzina disebat 100 kali dan dibuang 1 tahun. Inilah balasan yang dikenakan ke atas mereka yang berzina di kalangan teruna dan dara. Dan begitu jugalah sebagaimana yang kami sebutkan, balasan yang dikenakan ke atas mereka yang telah berkahwin, iaitu janda dan juga duda yang telah merasai nikmat perkahwinan, tapi mereka masih lagi melakukan perbuatan yang melampau, yang keluar daripada apa yang diperaturkan oleh agama ini. Allahu a'lam. Melihat dalam teks, hadis ada disebut jiwa dengan jiwa. Apakah yang dimaksudkan dengan pengertian yang sebenarnya, Ustaz? Sedang pendengar IKIM FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana terdapat dalam teks hadis mengatakan bahawasanya seseorang yang membunuh seseorang manusia akan dihukum bunuh. Itu adalah merupakan satu perbuatan yang setimpal yang harus dilakukan terhadap perbuatan yang mereka lakukan. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Bagi mereka itu perbuatan yang setimpal terhadap perbuatan yang mereka lakukan adalah merupakan kehidupan kepada mereka yang berakal. Yang bermaksud harus bagi
seseorang Islam itu mengambil balasan setimpal terhadap apa yang dilakukan kepadanya. Dan ini jugalah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memukul akan kepala seorang Yahudi yang mana dia telah memukul seorang jariyah, seorang hamba perempuan dengan 2 batu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengambil hukum yang setimpal sebagaimana apa yang mereka lakukan. Dan ini juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi, dan kami telah fardukan, wajibkan ke atas mereka padanya bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, yang maksud bunuh dibalas dan bunuh. Begitulah seterusnya hukuman setimpal yang diharuskan oleh agama. Wallahu alam. Golongan yang ketiga yang halal darahnya dalam Islam ialah murtad. Boleh Ustaz ceritakan siapakah orang yang dikatakan murtad ini? Sidang pendengar IKIM FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Murtad adalah orang yang meninggalkan agamanya, yang berpisah dan bercerai dari kumpulan Islam. Hukum murtad ini boleh berlaku jika i'tiqadnya berpaling dari i'tiqad yang benar, dan jika mereka ingkar terhadap hukum wajib dalam Islam, dan juga jika mereka menghina Rasul dan Al-Quran. Orang yang murtad dituntut untuk kembali kepada agama Islam, iaitu disuruh supaya bertaubat. Terhasil di murtad ini ataupun boleh jatuh hukum murtad ini dalam beberapa keadaan. Sama ada kerana i'tiqad atau syak dengan perbuatan atau meninggalkan perbuatan. I'tiqad seperti mana seseorang itu mengiktikadkan dirinya kufur. Begitu juga syak, sebagaimana seseorang itu syak kepada kewujudan Allah dan juga perutusan Nabi. Begitu juga bagi mereka-mereka yang memperolokkan perkara-perkara yang ada di dalam agama ini. Mereka juga boleh membawa kepada kemurtadan. Dan juga di dalam hadis ini disambung wattariku lidini al-mufariqu lil jamaah adalah merupakan sifat yang muakkadah, iaitu sifat yang menguatkan tariku lidini, yang bermaksud orang yang murtad ini iaitu mereka yang berpisah daripada jamaah atau kumpulan orang Islam. Itu juga adalah merupakan perbuatan yang menunjukkan sifat orang murtad ni, iaitu mereka jauh daripada kumpulan orang Islam. Maka berdasarkan hadis ini, ulama mengambil istimbat bahawa orang yang bertentangan dengan ijma' ataupun mukhaliful ijma', yang bertentangan dengan ijma' adalah merupakan kufrun, kata setengah ulama, walaupun ada beberapa pendapat tentangnya. Telah ijma' ulama bahawa sesiapa yang keluar dari agama dan kekal di dalam kekufuran setelah disuruh istitabah ataupun disuruh taubat, maka dia dihukum bunuh seperti dalam hadis yang kita bicarakan. Dan juga dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, man baddala dinahu faqtuluh, sesiapa yang mengubah agamanya maka dibunuh mereka itu, maka bunuhlah mereka itu. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Juga ijma' daripada sahabat terhadap hukum bunuh orang yang keluar daripada agama. Ya, jadi ulama di kalangan para sahabat juga telah berijma', maksudnya telah bersepakat juga mengatakan mereka yang keluar daripada agama juga harus bagi mereka itu dihukum bunuh. Itu demikianlah bahawasanya satu hukum yang serius yang datang dalam agama ini, yang bertujuan untuk menjaga kehormatan dan maruah agama. Terima kasih Ustaz. Ustaz, apakah pengajaran yang boleh kita dapat daripada hadis ini? Sidang pendengar IKIM FM dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara pengajaran yang boleh kita dapat daripada hadis ini, di antaranya bahwasanya disyariatkan hukum qisas adalah satu hukum yang memberi makna, memberi kehidupan kepada manusia. Bermaksud dengan adanya hukum timbal balas, bunuh dibalas bunuh dan sebagainya, ini merupakan satu peraturan yang memberi kelangsungan kepada agama. Apabila berlaku hukum ini, maka bermaksud manusia-manusia tidak berani untuk memberikan atau untuk melakukan sesuatu yang terkeluar daripada garisan yang diperintahkan oleh agama atau garisan yang luar daripada kemanusiaan. Maka ini merupakan nikmat yang besar, kerana agama Islam telah memunculkan satu peraturan yang boleh mengekalkan kehidupan yang harmoni dan sejahtera kepada manusia. Begitu juga pengajaran yang kedua,
Islam itu mempunyai marwahnya tersendiri dan kehormatannya yang tersendiri yang perlu dijaga oleh umat ini. Apabila seseorang itu memeluk agama Islam, maka perlu bagi mereka untuk menjaga peraturannya. Adapun untuk memasuki agama Islam, maka Islam tidak pernah memaksa seseorang untuk memasuki agamanya. Tetapi jikalau mereka telah menganut agama Islam, maka wajib bagi mereka untuk menjaga kehormatan Islam ini, terutamanya dalam menjalankan peraturan yang telah ditetapkan oleh agama Islam, dan tidak boleh mereka terkeluar atau melampau daripada apa yang ditetapkan oleh agama ini. Yang ketiganya, Islam adalah agama yang sentiasa mengesa umatnya melakukan perkara yang mulia dan menjauhi daripada perkara yang hina. Inilah sebenarnya hakikatnya kemuliaan ataupun falsafah yang ada dalam semua peraturan dalam agama Islam, iaitu membawa manusia ke arah kebahagiaan yang sebenar, sama ada di dunia dan di akhirat. Rasa saya cukup dulu setakat ini pembicaraan hadis kita pada kali ini. InsyaAllah di waktu yang sama dan juga minggu yang sama, insyaAllah kita akan menyambung kembali hadis yang akan datang. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita dan juga menaungi kita dengan naungan rahmat dan kasih sayangnya, dan Allah Subhanahu Wa Taala memelihara keamanan negara kita. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum lisairil muslimin. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.